benda saya kita tak perlu bersedia langsung yang sendiri keluar. Let's ada masalah satu kata. Beberapa pengusaha klinik swasta di ibu kota dikesan menawarkan perkhidmatan menggugurkan kandungan secara haram dengan hanya berselindung di sebalik papan tanda hospital bersalin. Tinjauan wartawan kami mendapati klinik terbabit menawarkan pakej menggugurkan kandungan pada harga antara RM1,800 hingga RM2,000 mengikut usia janin. Setiap klinik itu dilengkapi kemudahan wad dan dikunjungi pelanggan pada setiap hari tanpa mengira waktu yang diurus oleh jururawat kanan pusat perubatan itu. Ikuti perbualan wartawan kami yang menyamar untuk menggugurkan janin yang dilakukan di salah sebuah klinik berkenaan. Makan ubat, lepas tu tunggu 6 jam makan ubat dan bleeding, pasang air, dan pergi dus dan kasih keluar. Ini kena warded lah. Ini hari dengan 2 hari. 2 hari juga. 2 hari. Ini hari dengan besok. Macam tu. Berapa ni? Juga kids saya cari 2,000. Just now the one paid 2,000. Jual nama. Banyaknya. Yeah, it's dangerous to do. Then we give you medicine and all that safer lah. Itu sakit macam mana? Tak ada sakit lah. Bukan Macam pilih. korek-korek ke? Tak ada lah. Tu tak tahu tak payah korek lah. Dia sendiri keluar lah. Bukan ya? Bila bagi bius dia sendiri keluar. Dia keluar double baby lah. So, dia ambil baby buat balik ke? Dia mana boleh ambil balik? Apa yang tanah? Kita tanam. If you ambil balik, you must make a police report. Oh. Ya, Masuk betul. pelik tanam kan? Ya. So, baby satu tanam ni. Jangan baik dengan hospital. Ya. Ya lah. Selamat sejahtera, nama saya Gangga Sri. Sebelum memberikan penerangan secara mendalam kepada topik yang ingin dibincangkan saya hari ini, saya ingin menanya anda satu soalan. Apakah pendapat anda tentang kes pembuangan bayi baru-baru ini? Dan pernah tak anda terfikir bahawa mungkin pengguguran bayi dapat mengurangkan kes pembuangan bayi? Sebelum anda menjawab soalan ini, saya akan memberikan anda fakta yang telah kami kumpulkan melalui kajian kami untuk anda membuat atau menjawab soalan kita. Mengikut Kanun Keseksaan Seksyen 312 sehingga 316, pengguguran bayi adalah tidak disahkan oleh undang-undang dan ia adalah satu kesalahan jenayah jikalau dilakukan. Tetapi ia boleh dilakukan dalam kes-kes yang tertentu seperti jikalau kandungan itu membahayakan si ibu, membahayakan kesihatan mental dan fizikal si ibu, ia boleh dilakukan oleh doktor sahaja. Selain itu, akses kepada pengguguran bayi telah dihalang oleh stigma seperti agama dan budaya rakyat Malaysia juga. Selain itu, kos pengguguran bayi di Malaysia adalah amat tinggi dan biasanya ditawarkan di hospital sektor swasta sahaja. Mengikut kajian yang dilakukan oleh pihak kerajaan, terdapat beberapa faktor yang menyumbangkan kepada pengguguran bayi. Salah satunya adalah hubungan seks yang bebas. Hubungan seks yang bebas dilakukan oleh remaja adalah salah satu punca untuk menyumbang kepada pengguguran bayi. Walaupun kaedah yang digunakan oleh si ibu untuk menggugurkan bayi adalah tidak selamat dan boleh mengakibatkan nyawa mereka, remaja berani menanggung akibat pengguguran bayi haram yang boleh menyebabkan nyawa mereka tergadai kerana mereka berada dalam keadaan yang terdesak untuk menggugurkan bayi tersebut. Mungkin anda tertanya apakah yang perlu dilakukan oleh si ibu jikalau dia mengandung melalui perbuatan terkutuk iaitu rogol. Mengikut hukum syariah, pengguguran bayi harus dilakukan sebelum kandungan berusia 120 hari. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang fitnah. Untuk mangsa rogol, kandungan haruslah digugurkan sebelum 120 hari dan untuk kes-kes yang tertentu seperti kandungan adalah cacat ataupun menghidap penyakit yang teruk, itu pun harus dilakukan sebelum 120 hari kandungan tersebut. Jikalau kandungan digugurkan selepas 120 hari, ia adalah dianggap sebagai kes bunuh. Kaedah kajian yang dilakukan oleh ahli kumpulan kita mempunyai dua sumber, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Dalam sumber primer, kaedah soal selidik telah dijalankan, iaitu melalui pengedaran Google Form. Dalam pengedaran Google Form, kami dapat mengumpul data tentang pandangan responden, tentang isu pengguguran bayi dan juga pendapat mereka.
Kami menggunakan Google Form untuk mendapatkan pandangan responden tentang isu pengguguran bayi. Kami memasukkan soalan-soalan yang berikut. Sebagai contohnya, apakah anda faham dan tahu tentang pelakuan pengguguran bayi dan pelakuan seks luar nikah tanpa perlindungan dan juga pengguguran bayi secara paksaan dan juga untuk mendapatkan nasihat pakar. Itu adalah contoh-contoh soalan yang dimasukkan untuk kaedah soal selidik kami. Dalam sumber sekunder pula, terdapat dua kaedah yang kami menggunakan, iaitu kaedah laman sesawang, iaitu melalui pembacaan artikel, pengumpulan fakta melalui pembacaan artikel dan juga berita-berita yang berkaitan tentang pengguguran bayi. Dalam kaedah laman sesawang pula, kami telah mencari dan juga membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan pengguguran bayi secara haram, undang-undang yang diperuntukkan untuk kes pengguguran bayi dan apa yang boleh dilakukan oleh mangsa rogol juga. Ia adalah salah satu kaedah yang digunakan kami untuk memahami isu ini dengan secara lagi mendalam. Yang kedua adalah kaedah buku rujukan untuk mendapatkan fakta dan juga konsep ilmu falsafah kemanusiaan daripada buku teks. Kaedah buku rujukan pula, kami telah merujuk kepada buku falsafah dan isu semasa yang diterbitkan oleh UUM. Ini memberikan kami pandangan yang lebih mendalam tentang pandangan falsafah dan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang kelakuan manusia. Untuk menyiapkan tugasan ini, terdapat beberapa cabaran yang perlu ditempuh oleh kami. Sebagai contohnya, sukar untuk mendapatkan perhatian pelajar dan juga susah untuk mencari pelbagai sumber rujukan dan mendapatkan masa pensyarah. Walaupun terdapat banyak sumber di internet, tetapi kami harus memastikan sumber-sumber yang kami petik adalah sumber yang betul dan fakta. Bukan sumber-sumber yang dihasilkan oleh orang lain yang tidak berfakta. Selain itu, mengalami kekangan masa kerana setiap pelajar mempunyai banyak tugasan yang tersendiri yang harus mereka menyiapkan. Jadi, berlaku kekangan masa untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Dengan cabaran ini, kami telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi cabaran ini. Seperti daripada cuba mendapatkan masa mereka pada waktu kelas, kami cuba mengedarkan borang kaji selidik sewaktu mereka lapang. Selain itu, kami juga mencari sumber rujukan di perpustakaan universiti dan juga berjumpa dengan pensyarah waktu perundingan. Selain itu, peruntukan masa dan hari tertentu untuk menyiapkan tugasan tersebut.